Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahaskan video Dr. Haris yang masih lagi gagal faham. Jom sama-sama kita tengok. Okay, jadi jom kita tengok ni, kita tengok sama ada anda boleh detect atau tidak keadaan ni. Okay, saya bagi satu video panjang dulu, anda tengok sama ada anda nampak tak ini adalah video daripada Dr. Ruzaimi. Benda ni tak dibuat di zaman Nabi. Tu disepakati. Tapi apa hukumnya? Khilaf. Apa hukumnya? Okeylah, betul. Sebahagian ulama mengatakan harus. Siapa kata harus? Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam Majmu' dia kata tak apa. Sebab dia kata salam ni bukan salah. Salam je lah. Kan Nabi kata boleh salam. Al-Iz bin Abdissalam dalam Qawaidul Ahkam dia kata harus. Tapi dalam fatwa dia kata bid'ah. Saya tak tahu ini orang-orang kena kaji. Sebab ada perbezaan pandangan dia dalam dua isu ni. Yang mana satu dulu, yang mana satu kemudian saya tak tahu. Kena kaji orang yang pakar dalam bidang syariah, kena kaji lah. Okey. Dapat detect tak? Siapa dapat detect tentang perbezaan pendapat? Semua yang menonton video penuh atau asal akan mendapati terdapat perbezaan pendapat Al-Iz bin Abdul Salam dalam isu salam jama'i selepas solat. Dalam video tersebut, Dr. Ruzaimi juga telah menjelaskan bahawasanya ada sebahagian ulama menggabungkan isu bid'ah dengan hukum taklifi dan video ini tidak ditunjukkan oleh Dr. Haris. Malah, beliau hanya memotong sebahagian video dengan niat hanya mencari kesalahan. Jom kita semak video asal tersebut bersama-sama. Tetapi ada juga ulama yang sama aliran dengan Imam Syafi'i ini. Dia kata bid'ah ada 5 bahagian. Lagi banyak. Seperti Al-Iz bin Abdissalam. Dalam kitab dia Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Dia mengatakan bid'ah ini ada 5 kategori. Ada yang wajib. Ada yang sunat. Ada yang harus. Ada yang makruh. Dan ada yang haram. Macam mana nak menentukan? Dia kata kena tengok sifatnya. Dan kembalikan. Tengok dalil. Kalau dalil mengatakan ia haram, maka ia bid'ah yang haram. Kalau dalil mengatakan ia wajib, maka ia bid'ah yang wajib. So ini satu golongan. Ini satu golongan ulama. Dan Imam Nawawi juga, Abu Syamah Al-Maqdisi juga, As-Suyuti setuju dengan aliran yang ni. Aliran yang meluaskan makna bid'ah. Ada bid'ah baik, ada bid'ah tak baik. Dengar sekali lagi. Salam je lah. Kan Nabi kata boleh salam. Al-Iz bin Abdissalam dalam Qawaidul Ahkam dia kata harus. Tapi dalam fatwa dia kata bid'ah. Saya tak tahu ini orang-orang kena kaji. Sebab ada perbezaan pandangan dia dalam dua isu ni. Bid'ah. Dalam kategori ni tak ada bid'ah ni, atau memang nak kena letak satu bid'ah kat sini? Bid'ah sini kot. Sebab seperti yang kita sedia maklum, bahawa kalau perbezaan pendapat mestilah dalam kategori yang sama kan, berada dekat sini. Tapi dekat harus, tapi dalam fatwa berbeza pendapat, dia kata bid'ah. Bid'ah dekat sini, bid'ah adalah perbuatan, hukumnya harus. Kitab pertama dia kata hukumnya harus, kitab kedua kata bid'ah. Itu berbeza pendapat ke? Berdasarkan video tersebut, memang terdapat perbezaan. Sebab itulah kita perlu belajar bahasa Arab supaya mudah untuk rujuk kembali teks asal dalam bahasa Arab, bukannya hanya sekadar Google Translate. Sebab itulah Dr. Haris tidak dapat mengesan perbezaan. Jom kita tengok nukilan Dr. Ruzaimi dengan jelas. Al-Iz bin Abdissalam dalam Qawaidul Ahkam dia kata harus. Tapi dalam fatwa dia kata bid'ah. Terdapat 2 tempat yang telah disebutkan oleh Al-Iz, iaitu satu tempat sebagai harus dan satu tempat lagi sebagai bid'ah secara umum,
yang boleh difahami dalam konteks sebagai larangan. Al-Qarafi yang telah wafat pada 684 Hijrah telah menjelaskan perkara ini. Al-Qarafi berkata, dalam hadis ini menunjukkan bahawa disyariatkan bersalaman apabila bertemu dan terkandung dalamnya apa yang dilakukan manusia pada zaman ini, iaitu bersalaman setelah selesai melakukan solat adalah bid'ah yang tidak disyariatkan, dan Syekh Izzuddin Abdul Salam telah melarang perbuatan ini dan orang yang melakukannya. Wah hebat, wah hebat, wah hebat, 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 hebat. Di dalam video yang sama, Dr. Haris juga masih keliru dalam penyampaian beliau dan masih menyalahkan Dr. Rozaimi lagi. Ini satu kesalahan besar, bukan kecil-kecil seperti yang anda sangka, sebab ia telah memberi satu gambaran bahawa Imam Al-Is ni telah mempunyai perubahan pendapat dalam kitab-kitabnya dan memberi gambaran kepada pengikut mazhab Imam Syafi'i bahawa seolah-olah bid'ah itu adalah satu yang seperti yang Dr. Rozaimi fikir. Maksud bid'ah je haram. So, dia memberi satu gambaran yang salah terhadap apa yang hendak dimaksudkan. Dalam video tersebut, Dr. Haris menyalahkan Dr. Rozaimi tentang kesalahan Dr. Rozaimi memberikan gambaran yang salah terhadap apa yang hendak dimaksudkan. Pada masa yang sama, Al-Qarafi dan Syekh Ali juga berpandangan Al-Is melarang perbuatan itu. Kita boleh dapati secara jelas dua pandangan Al-Is ini saling bercanggah dan perlu kajian lebih lanjut, dan itulah yang telah disuarakan oleh Dr. Rozaimi. Kedua-dua penulis memahami perkataan Al-Is tentang bid'ah di fatwa yang dimaksudkannya adalah dilarang. Syekh Ali Masfus berkata, adapun salam setelah selesai solat maka ia tidak disyariatkan. Syekh Al-Islam Izzuddin bin Abdul Salam melarangnya dan mengingkari pembuatnya. Jom sama-sama kita melihat video asal yang telah dikupas oleh Dr. Rozaimi. Contoh khilaf dalam hukum bid'ah. Contoh khilaf. Ni salam jama'i lepas solat. Zaman dulu bincang dah. Salam jama'i. So lepas solat jemaah, salam ramai-ramai. Kita buat kan? Sebahagian masjid lah. Siap selawat lagi kan? Salam. Zaman dulu dia buat lepas maghrib, lepas subuh dan asar. Dia orang buat lepas subuh dan asar. Kenapa lepas subuh dan asar? Sebab waktu tu tak ada salat ba'diyah. So dia orang lepas zikir terus bangun, terus salam ramai-ramai. Zaman kita setiap waktu buat. Kan? Adalah sebahagian tempat yang setiap waktu buat. Benda ni tak dibuat di zaman Nabi. Itu disepakat. Tapi apa hukumnya? Khilaf. Sebahagian ulama mengatakan harus. Siapa kata harus? Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam Majmu' dia kata tak apa. Sebab dia kata salam ni bukan salah. Salam je lah. Kan Nabi kata boleh salam. Al-Iz bin Abdis Salam dalam Qawaidul Ahkam dia kata harus. Tapi dalam fatwa dia kata bid'ah. Saya tak tahu, ini orang kena kaji. Sebab ada perbezaan pandangan dia dalam dua isu ni. Yang mana satu dulu, yang mana satu kemudian saya tak tahu. Kena kaji orang yang pakar dalam bidang syariah, kena kaji lah. Baik. Tapi ramai di kalangan ulama yang kata bid'ah. Bid'ah yang tercela. Takkan salam pun tercela. Kita bincang tadi solat pun ada yang tercela. Apatah lagi salam. Siapa yang kata tercela? Dia kata dilarang. Antara ulama yang berpegang dengan pendapat ni, Asy-Syatibi, Ibn al-Hajj al-Maliki, Al-Munawi, Mulla Ali Al-Qari, Ibnu Hajar juga cenderung pada pendapat ni. Dia tak sebut dia sokong, tapi nampak ayat macam cenderung. Sebab apa mereka kata begitu? Dalil mereka ialah ia tidak pernah dilakukan di zaman salaf dan amalan ini juga dilakukan secara berterusan. Ia akan mengelirukan orang awam dengan anggapan salam jama'i selepas salat mempunyai fadilat yang khusus. Hebat, hebat, hebat. Bagi Dr. Rozaimi pula, doktor ni adalah doktor falsafah dalam hadis. Jadi, kekallah dalam bidang hadis. Nilailah perawi-perawi, nilailah hadis-hadis yang mana sahih, yang mana daif. Sebab pakarnya, bidangnya bidang hadis. Jangan bercakap tentang hukum, tentang hal syarak, tentang
halal haram, bid'ah tu semua, itu bukan bidang Dr. Ruzaimi kan. Dr. Ruzaimi kata kekal dalam bidang. Jadi bidang Dr. Ruzaimi adalah hadis, kekal dalam hadis. Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kefahaman tu kepada Dr. Ruzaimi. Jelas di sini, Dr. Rozaimi menjelaskan dari pendapat-pendapat ulama bahawa salam adalah bid'ah yang tercela jika kita menganggapnya mempunyai fadilat yang khusus. Wahai Dr. Haris yang serba tahu, jadilah seorang yang ikhlas dalam mengkritik. Buatlah semakkan video sepenuhnya sebelum mengkritik. Bukannya hanya memotong video tersebut pada bahagian-bahagian tertentu dan menyebarkan kepada orang awam. Dan sertakan sekali pautan asal video tersebut supaya orang awam boleh menilai semula. Pada pendapat peribadi saya, tidak ada sesiapa pun melarang kamu untuk mengajar mengenai agama Islam selagi ia selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Jika latar belakang seseorang itu bukanlah pengajiannya secara formal dan bukanlah ia menjadi penghalang untuk seseorang itu mengajar orang lain, melainkan sekadar ilmu pengetahuannya. Tetapi anda seorang doktor memperlekehkan orang lain sedangkan orang itu lebih luas pengetahuannya daripada kamu dalam bidang agama. Bila ada orang yang memperlekehkan kamu, kamu pula menunding jari kepada orang lain. Kamu mengatakan, kalau kumpulan sendiri tidak ada pengajian secara formal, tidak apa. Kalau orang lain dipertikaikan. Kamu adalah seorang doktor dan juga CEO. Adakah ini standard pemikiran kamu yang mempunyai title seorang doktor dan seorang CEO? Akhir sekali, persoalan yang bermain di fikiran saya, adakah kamu ikhlas dalam mengajar atau kamu dibayar oleh seseorang untuk mencari kesalahan orang lain atau kamu inginkan populariti di dunia?